ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sesungguhnya segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, memohon pertolongan, petunjuk dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang mampu menyesatkannya. Demikianlah sesiapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan pesuruh Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, iaitu dengan mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang diturunkan di dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan serta menjauhi segala larangan Allah, sama ada yang diturunkan di dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kalaulah setiap seorang daripada kita diminta untuk berdoa dengan satu doa yang paling kita harap Allah makbulkan. Kalau kita diminta untuk tulis satu doa yang kita sangat berharap agar Allah memakbulkan doa itu, pastinya doa kita berbeza-beza. Orang yang merasakan dirinya berdosa, dia akan minta Allah ampunkan dosanya. Orang yang rasakan dirinya miskin, dia akan minta Allah beri harta kekayaan kepada dia. Orang yang rasakan dia sedih dan tidak tenteram, dia berdoa minta Allah beri ketenteraman jiwa kepada dia. Orang yang merasakan dia lemah, dia akan minta Allah beri kekuatan kepada dia. Orang yang merasakan dia dizalimi, dia akan minta supaya Allah memberi kepadanya kekuatan agar tidak lagi dizalimi. Orang yang merasakan dia dibenci, dia akan minta supaya Allah berikan manusia berkasih sayang kepada dia. Orang yang merasakan dia di dalam kesakitan, pasti dia akan berdoa meminta supaya Allah menghilangkan kesakitannya. Begitulah senarai yang panjang tidak akan putus dan tidak akan berhenti, kerana jiwa kita berbeza, pengharapan kita berbeza, masalah dalam hidup kita berbeza. Kerana itulah permintaan kita berbeza-beza. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kita kepada orang-orang beriman akan satu perkara yang sangat besar di sisi Allah, yang mana kalau kita minta perkara ini, dia bermakna kita minta ke semua yang tadi. Ia bererti kita minta kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ia bererti kita minta lindung daripada kejahatan di dunia dan juga kejahatan di akhirat. Itulah khazainu rahmati rabbika, khazanah rahmat Tuhanmu. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, hamba Allah yang beriman masuk ke syurga. Dengan rahmat Allah, hamba Allah yang beriman dijauhkan daripada neraka. Dengan rahmat Allah, hamba Allah yang beriman dibebaskan daripada siksa kubur. Dengan rahmat Allah,
hamba Allah yang miskin, yang dizalimi, yang susah, yang sakit, dihilangkan segala kesempitan mereka. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam Al-Quran. Para nabi, mereka tidak putus-putus meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam, apabila telah tersilap makan buah yang dilarang di dalam syurga, baginda memohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Jika tidak Engkau mengampunkan kami dan memberikan rahmat kepada kami, maka nescaya kami tergolong di kalangan orang-orang yang zalim, tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Itu Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam, apabila beliau memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, yang mati itu adalah anak aku dan kaum keluarga aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada Nabi Nuh, itu bukan anak kamu, sesungguhnya itu seorang lelaki kafir. Walaupun ada pertalian darah, tetapi kerana dia tidak mahu mengikuti ajaran Nabi Nuh, dia kafir dan jangan anggap dia sebagai anak. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wahai Tuhanku, aku memohon perlindungan kepadamu daripada aku meminta sesuatu yang aku tidak ada ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni, kalaulah tidak Engkau ampunkan aku dan rahmati aku, sekali lagi, maka aku tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Itu Nabi Nuh. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Apabila beliau menyelamatkan Bani Israel daripada Fir'aun, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, selamatkan kami dengan rahmatmu daripada kaum-kaum yang zalim, daripada kaum yang kafir. Demikian juga pemuda Al-Kahfi, apabila mereka ditekan dan dipaksa oleh pemerintah untuk jadi kafir, untuk tidak menyembah Allah dan menyembah berhala, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat dan juga tunjuk dan bukalah kepada kami jalan yang lurus. Itulah kesemua mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat. Nabi Adam memohon rahmat, Nabi Nuh memohon rahmat, Nabi Musa memohon rahmat, dan demikian juga pemuda Kahfi memohon rahmat. Bahkan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa dengan satu kerungsingan, melainkan baginda akan sentiasa berdoa, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang hidup dan mengaturkan segala sesuatu, sesungguhnya aku memohon curahan rahmat daripadamu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, maka itulah sunnah yang wajar kita ikuti, yang diajarkan oleh para nabi, yang dirakamkan di dalam Al-Quran berkali-kali, agar kita sentiasa memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita dan juga memberi rahmat kepada kita. Allah sebut di dalam suratul Mu'minin, Qul Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Katakanlah kamu, ampunkanlah dosa kami dan rahmatilah kami, sesungguhnya engkaulah yang maha memberi rahmat. Allah juga merakamkan doa kepada ibu. Apa doa kepada ibu bapa? Warhamhuma kama rabbayani saghira. Rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihani kami ketika kami paling kecil. Manusia paling hebat, ibu dan bapa. Apa doa paling bagus untuk mereka? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma, ampunkan mereka dan juga rahmati mereka. Demikian juga Nabi Nuh alaihi salam, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika.
Ya Allah, ampunkan aku dan ampunkan saudaraku Harun, wa adkhilna fi rahmatika, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, maka dengan itu hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita rahmat Allah. Kerana dengan rahmat itu yang sempit akan dilapangkan, yang sakit akan disihatkan, yang susah akan disenangkan, yang sengsara akan ditenteramkan, yang diazab akan dihilang azab itu lalu digantikan dengan kebaikan. Dan janganlah sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, melakukan dosa dan sebagainya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah sekali-kali kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan dosa kesemuanya. Maka janganlah berputus asa, sentiasalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita rahmat. Apa itu rahmat? Para ulama mengatakan rahmat adalah ar-riqqah allati taqtadi al-ihsan ila al-marhum. Rahmat adalah kelembutan, rahmat adalah belas kasihan, rahmat adalah kasih sayang yang diiringi dengan kebaikan kepada yang dirahmati. Irhamu man fil ard, berkasih sayanglah sesama kita dengan yang di bumi, nescaya Tuhan yang di langit akan menyayangi kita. Maka demikianlah sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sentiasalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikurniakan rahmat yang tidak putus-putus. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismikallahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard. Allahumma antal haqq, wa wa'dukal haqq, wa liqa'ukal haqq, wa qawlukal haqq, wal jannatu haqq, wan naru haqq. La nuthni 'alaika thana'an anta kama athnaita 'ala nafsik. Nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad, wa nashhadu anna Muhammadan ibni Abdillahi 'abduka wa rasuluka mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ya ibadallah, alaikum bitaqwallah, sentiasalah bertakwa kepada Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu satu hari bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa supaya aku dapat baca di dalam salat. Ajarkan aku doa supaya aku dapat baca ketika aku sedang salat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, ucapkanlah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Wahai Abu Bakar, ucapkanlah, "Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar. Tidak ada yang mampu mengampunkan dosa melainkan Engkau. Maka ampunkanlah dosaku dengan keampunan di sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dengar perkataan ini. Satu orang manusia yang Nabi SAW kata pahalanya timbang dengan pahala seluruh penduduk muka bumi, pahalanya lagi banyak daripada pahala seluruh penduduk muka bumi. Itulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu As-Siddiq. Untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi ajarkan dia, mengakulah kesalahan kepada Allah,
ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira. Ya Allah, aku telah melakukan kezaliman yang besar. Kalaulah Abu Bakar mengucapkan aku melakukan kezaliman yang besar, di mana diri kita di hadapan Sayyidina Abu Bakar? Kalau manusia sehebatnya, Nabi ajarkan kepadanya untuk baca doa, Ya Allah, aku buat kezaliman yang besar, maafkan aku dan rahmati aku. Di mana kita nak letak muka kita kalau kita tidak berdoa memohon rahmat daripada Allah dan keampunan? Doa ini diajar kepada Abu Bakar, tapi mestilah diinsafi oleh kita yang sentiasa melakukan dosa dan dalam kekurangan. Maka sebagaimana Nabi mengajarkan Sayyidina Abu Bakar, bacalah setiap masa dan setiap ketika, Ya Allah, aku telah melakukan kezaliman yang besar, sedangkan Engkau mengampunkan dosa-dosa, maka ampunkanlah ku dengan keampunan di sisimu dan rahmati aku. Itu satu. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ajarkan aku doa. Nabi ajarkan dia, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wala hawla wala quwata illa billah. Nabi ajarkan doa. Kata lelaki ini, Ya Allah, ini semua doa memuji Allah, bacaan ini semua memuji Allah, apa yang untuk aku? Kata Nabi SAW, Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni. Kenapa saya tunjuk jari? Kerana Nabi tunjuk jari. Nabi kata, Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunkan aku, rahmati aku, berilah petunjuk kepadaku, dan berilah rezeki kepadaku. Ampunkan aku, rahmati aku, beri petunjuk kepadaku, beri rezeki kepadaku. Haula yajma'na khaira lidunyaka li akhiratika. Nabi kata, ni 4 benda ni menghimpunkan kebaikan di dunia dan di akhirat kepada engkau. Ini ajaran Nabi SAW. Minta rahmat. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah, satu ketika Nabi SAW dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka datang pergi berjumpa dengan Fatimah radhiyallahu anha yang sedang dalam kesedihan. Anas bin Malik duduk di situ dengar Nabi SAW tanya kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, kenapa engkau sedih? Tidakkah engkau ingat apa yang aku ajarkan untuk dibaca? Kata Fatimah, aku telah lupa apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW ajarkan Fatimah sekali lagi, didengar oleh Anas bin Malik, Ya Hayyun Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang hidup dan mengaturkan segala sesuatu, aku memohon limpahan rahmat daripadamu. Aslih li sya'ni, perbaikilah urusan hidupku, dan janganlah tinggalkan aku untuk mengaturkan hidupku bersendirian walaupun untuk sekelip mata. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan biarkan aku yang mengaturkan hidupku sendiri walaupun sekelip mata. Maka dengan itu sentiasalah berdoa memohon kepada Allah rahmat. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni, memohon keampunan, rahmat, petunjuk dan juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada sesuatu pun yang memurniakan keempat perkara ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.